Assalamualaikum dan selamat petang. Okey, kehadiran nanti kamu cek dekat bahagian mesej dekat GM ni, nanti ikut link yang pertama untuk 4K1, link kedua untuk 4 Sains 2. Nanti klik je dekat situ. Okey, so untuk yang pertama kita tengok 4.41. Okey, tajuk kita menyelesaikan persamaan untuk indeks, set dan logaritma. Okey, semalam cikgu dah cerita sikit lah untuk semalam ke hari Selasa kan, untuk menyelesaikan persamaan bagi indeks. Okey, ini yang pertama. Okey, cikgu dah selesaikan yang pertama. Okey, jadi untuk menyelesaikan persamaan indeks, okey, rujuk nota kamu dia ada bagi 3 kaedah. Okey, tapi cikgu nak fokuskan 2 kaedah saja. Okay, kita akan tengok kaedah 1 dengan kaedah yang kedua. Okey, so kaedah yang pertama cikgu dah cerita sikit lah. Okey, kaedah yang pertama cikgu ulang balik sikit. Okey, yang pertama kita akan samakan asas ataupun indeks. Okey, so ada beberapa langkah. Yang pertama kita samakan asas tu lah. Okey, kamu ingat balik kalau untuk indeks contoh A kuasa N. Okey, asas ialah yang A ni lah. Okay, N ini ialah indeks. So kita nak samakan asas ni, contoh A kuasa 3 tambah A kuasa 4. Okey, bila dia dah sama baru kita boleh settle dia punya indeks. Okey, so itu langkah yang pertama. Yang kedua, kita akan gunakan hukum indeks lah. Okey, dan kita akan cantumkan dia. Maksudnya bila asas dah sama, ni petak ni maksudnya asas dah sama lah. Okey, ni dah sama. Okey, bila dah sama maka kita akan abaikan yang asas ni dan kita hanya akan ambil dia punya indeks. Okey, kita akan buanglah asas tu, kita abaikan. Okey, dan kita akan hanya ambil indeks dia untuk kita selesaikan untuk mencari anu yang dia bagilah, huruf X ke Y ke ikut dia punya soalan. Okey, kamu boleh catat dekat nota tu Contoh ni dia tak tunjuk dekat kertas kamu. Okey, kamu boleh catat sendirilah. Okey, contoh yang pertama, okey cikgu buat dekat sini A ya. Okey, 4 kuasa X campur 1 sama dengan 8. Okey, so kita ada asas 4 dengan asas 8. Okey, asas apa yang sesuai? Cikgu boleh tukar supaya dia sama? Asas 2. Okey, so 4 kita tukar jadi 2 kuasa 2 kan? Okey, lepas tu dia ada X tambah 1. Okey, biarkan dia begitu sama dengan, okey 8 2 kuasa berapa? 2 kuasa 3. Okey, 2 kuasa 3 dan jangan lupa dia ada X kat belakang. Letak je macam tu. Okey, faham ya? Okey, so kita pergi step yang kedua tadi, bila asas dah sama. Okey, ni warna kuning cikgu highlight ni dah sama. Okey, so bila bila asas dah sama, kita ambil dia punya indeks je lah. Okey, kepala dia. So yang ini masuk ke dalam lah sebab dia kurungan bracket kan. So kita akan dapat 2x campur 1 kali 2, 2 lah, jangan 1 ya. Okey, sama dengan 3x. Okey, lepas tu kita selesaikan lah. Okey, so yang ini bawa pergi belakang jumpa geng dia. Jadi tinggal 2. So 3, yang ini tambah pergi belakang jadi tolak. 3 tolak 2x, so dapat x. Jadi x sama dengan 2. Itu maksud kita selesaikan. Kita cari huruf yang dia bagi dalam soalan tu sama dengan berapa. Okey, so ini jawapan A. 2B. Okey, ada 32, ada 4, ada 8. Okey, yang ini asas berapa kita nak tukar? So, 32 2 kuasa 5. Yes, 2 kuasa 5. Okey, kurungan. Okey, 4 2 kuasa 2 kuasa 2. Okey, 2 kuasa 2 dan ada X campur 2 ni. Boleh darab terus maksudnya, ataupun tulislah dulu macam ni. Okey, tutup kurungan sama dengan 8 2 kuasa 3. Okey, bagus. Okey, kemudian bila dah sama asas dia, kita ambil dia punya indeks. Okey, so kita ambil ni yang warna hijau yang cikgu highlight ni, kita ambil yang tu saja. So kita tulis 5. Okey, adakah sini kita darab?
darab kalau indeks jadi apa? Ni. Kalau darab Tambah. jadi tambah. Maka dekat sini awak kena tambahlah 5 tambah. Okey, ni masuk dalam lah 2x, 2 kali 2, 4. So tambah, tambah 2x tambah 4 sama dengan 3. Okey, boleh ya? Okey, lepas tu 5 campur 4 dapat 9. Okey, so 2x sama dengan 3. 5 campur 4 tadi cikgu dapat 9. So cikgu pindah ke belakang jadi tolak 9. So 2x sama dengan negatif 6. Maka x sama dengan negatif 6 bahagi 3 dapat negatif 2. Okey, betul ke? 3 kali 1, 3 kali. Kenapa bahagi 3? Bahagi 2 lah. Ni 2x kan. 6 bahagi 2 dapat negatif 3. Okey, macam mana pula untuk C? Okey, nampak lah C, soalan C. Susah sangat. Okey, C macam mana cikgu nak buat? 9 dengan 2, 4, 3. Asas berapa? 3. Okey, kita tukar semua jadi asas 3. So 9 jadi, okey cikgu buat kat atas, jadi 3 kuasa 2. Lepas tu ada 2x kan, 9. Okey, yang ini 1/2, 4, 3 ni cikgu tak nak 1 dekat atas, cikgu tukar. Jadi macam mana? Cikgu tak nak 1. Cikgu nak naik 243 kuasa negatif 1. Yes. Okey, so 243 kuasa negatif 1. Okey, 243, 3 kuasa berapa? 3 kuasa 5. Yes, awak kena pakai kalkulator lah, tekan-tekan je. So yang depan ni dapatlah, ini boleh terus darab masuk, dapat 4x. Okay, so yang ini 3 kuasa 5, tapi dia ada negatif kan, so letaklah 3 kuasa negatif 5 je. Okay, asas dah sama lah, ni 3, maka 4x. Okay, so 4x sama dengan negatif 5, maka x sama dengan negatif 5/4. Okey, kaedah kedua kita akan letak log di kedua-dua belah soalan. Okey, so yang pertama letakkan log di kedua-dua belah soalan. Lepas tu kita akan gunakan hukum log untuk huraikan. Okey, huraikan ni maksudnya kita cantum lah. Okey, kalau dia tambah maksudnya kita letak sekali log tu dia akan jadi darab. Kalau dia tolak, okey, bila kita nak letak sekali log dia jadi bahagi. Okey, so kalau dia ada kuasa kita boleh pindah ke depan jadi darab. Bila kita dah guna hukum tu, okey, maka yang ini special sikit. Yang ni kaedah dua ni sebenarnya sangat senang sebab bila kamu dah samakan kedua-dua belah, okey, lepas tu kita cantumkan sekali begini nanti, lepas tu kita boleh terus guna kalkulator. Okey, direct guna kalkulator. Okey, kita tengok contoh yang pertama. Okey. Contoh yang pertama. Okey, A ya. Okey, so langkah pertama kita letakkan log di kedua-dua belah. Okey, satu yang kamu perlu tahu. Okey, cikgu rasa cikgu pernah bagi tahu kan, kalau kita tulis LG, okey, yang ini dia singkatan bagi log asas 10. Jadi kalau kamu tak nak tulis log asas 10, kamu tulis hanya LG. Okey, itu singkatan dia. LG ni maksudnya log asas 10 dan log asas 10 ni lah yang kita boleh tekan kalkulator. Okey, so langkah pertama A ni kita letaklah log, cikgu tulis LG je, maksudnya log asas 10 ya. LG 7M sama dengan LG 19.5. Okey, letak dulu log kedua-dua belah. Okey, langkah pertama. Okey, langkah kedua, okey, kita akan gunakan hukum log. Okey, yang ini kuasa M. Cikgu tak nak kuasa. Kalau cikgu tak nak, cikgu nak pindah ke depan, boleh ke? Boleh. Boleh lah. Ni guna ni ya. Ni guna konsep ni. Okey, kuasa kita pindah ke depan. Sebab tu dia tunjuk yang ni nota ni. Awak kena guna 3 benda hukum ni. Okey, so M ni cikgu pindah ke hadapan jadi M log 7. Okey, sama dengan yang ni log 7, 19.5. Okey, biar je begitu.
Okey, sekarang motif kita nak cari huruf tu sama dengan berapa tau. Itu maksud selesaikan. Maksudnya sekarang kita nak cari M ni berapa. Jadi yang ini kita tak nak. So kita pindah ke belakang. Jadi awak akan tulis M sama dengan log 19.5. Okey, yang ini darab bila pindah belakang jadi bahagi log 7. Okey, lepas tu direct tekan kalkulator. Okey, step ketiga pakai kalkulator. Okey, contoh cikgu tunjuk cara tekan kalkulator. Mana kalkulator saya? Okey, tengok Okey, kalkulator awak log. Okey, macam biasalah tekan sini lah. Tak payah asas 10 tak perlu tulis. Dia memang log asas 10 dah. Okey, 19.5 bahagi log 7. Tekan je. And then tekan sama dengan. So, kita nak ambil berapa titik? Okey, sebaiknya kita ambil 3 atau 4 lah. Jangan ambil 2 je. So, yang ini 1.526. So, cikgu akan tulis 1.2526. Okey, settle. Boleh? Nah, cikgu rasa kaedah kedua ni lagi senang lah. Cuma bila kita nak pakai kaedah 1, bila nak guna kaedah 2 ni, beza dia. Kalau kaedah 1, okay, awak catat ya. Kalau kaedah 1 ni untuk sama ke asas ni, biasanya kalau soalan tu diberi, okay, kita nampak asas berapa yang kita boleh samakan. Maksudnya ada kedua-dua belah kanan dengan kiri ni, bila kita nak sama ke asas, dia ada nombor dia. Contoh macam 4 dengan 8 ni kan. So kita adalah asas 2 dengan 2. Okay, faham Tapi kalau kes yang tak boleh, contoh yang ini kan, 7 dengan 19.5, kita mana ada asas yang sama kan. So kita tak boleh guna kaedah yang pertama lah. Okay, maka paling senang kita guna kaedah yang kedua. Jadi awak catat dekat nota awak, untuk kaedah 2 ni biasanya kita guna bila tak ada asas yang sama. Sebelah kanan, sebelah kiri tu tak ada asas yang sama yang kita boleh samakan dia. Jadi nak tak nak awak kena guna log. Tapi sebenarnya log ni senang je lah. Okay, sebab kita boleh pakai kalkulator. So yang kedua B. Okay, 3 dengan 7. Boleh tak kita samakan log? Log pula. Boleh tak kita samakan asas? Ada tak? Tak boleh. Tak boleh kan? So yang ini kita kena pakai log lah. Okay, langkah pertama masukkan log di kedua-dua belah. Okay, so tulis je log 3 2x tolak 1 sama dengan log 7x campur 2. Okay, langkah kedua nak buat apa? Langkah kedua. Pindahkan kuasa tu ke depan. Yes, okay, pindahkan 2x tolak 1 ni ke hadapan. Yang ni pun sama. So tulis 2x tolak 1. Yang ni buat dalam bracket lah. Okay, lepas tu log 3 sama dengan, yang ini pun pindah ke hadapan. Jadi log 7. Okay, lepas tu? Kembangkan. Kembang macam mana? So 2x tu kembang ke log 3, -1 kembangkan ke log 3. Boleh, tapi yang tu jadi leceh lah, jadi banyak pula log. Okay, nanti sini ada log, sini ada log, sini ada log, ada log. Jadi 4 pula log. Kita nak buang log tu kalau boleh. Okay, jadi senang. Terus pakai kalkulator. Ni, yang log 3 dengan log 7, kita cari siap-siap jawapan dalam kalkulator. Awak tekan je terus. Okay. Log 3. Tekan terus. Dapat 0.477. Okay, so awak boleh terus tulis 2x tolak 1. Okay, ni kita tukar terus. Kita ambil 0.477. Kita ambil nombor terus. Okay, yang ni pun samalah. Okay, log 7 tekan kalkulator. Log 7. Mana 7? Okay, sama dengan 0.845. So ambillah 0.845. Okay, faham Okay, so lepas tu baru kita kembang macam Asyata cakap tadi lah. Okay, 2x darab dengan 0.477, tekanlah kalkulator, dapat 0.954x. Okay, darab satu-satu tau, darab sini dulu. Lepas tu darab dengan 1 pula, dapat balik dia lah 0.477. Okay, sama dengan belakang pun sama, x darab dengan 0.845x tambah, okay, 2 darab 0.845 dapat 1.6
Okay. Lepas tu macam biasa carilah geng-geng dia. Okay. Yang ini boleh bawa ke hadapan, jumpa X sama X ni. Yang ini boleh bawa ke belakang, nombor sama nombor. Jadi 0.954X tolak 0.845X, awak akan dapat 0.109X. Okay. Yang ini pergi belakang jadi tambah 1.69 tambah 0.477 dapat 2.167. Cikgu shortcut ni cikgu terus tulis. So nak cari X, bahagilah 2.167 bahagi 0.109 dapatlah 19.881. Okey, faham? Okay, nampak tak ni? Apa kena buat dekat dia? Cikgu. Ya. Yang tu dah ke sebelah. Kalau pindah ke sebelah boleh? Yes. Pindahlah dia ke sebelah sebab kosong ni tak memberi apa-apa makna. Jadi 13 sama dengan 7 kuasa X. Barulah cantik dia jadi macam soalan A ni, nampak? Dia tipu sikit je awak ni. Okey, lepas tu nak buat apa? Kita masukkan log. Okey, so tulislah log LG 13 dengan LG 7X. Okey, then kita nak X ni kita bawa ke hadapan. Selalu ingatlah kuasa kita tak nak So kita pindah ke hadapan lah. Okey, jadi dia macam nombor A tadilah kita nak X, so yang ni kita tak mau, so kita tolak ke belakang jadi bahagi. Jadi ini awak akan dapat nanti log 13 bahagi dengan log 7. Okey, so dapatlah nanti tekan kalkulator dapat 1.318 nilai X itu. Okey, faham? Kaedah 1 dengan kaedah 2? Boleh ya? Boleh. Faham cikgu. Boleh beza tak? Bila nak pakai kaedah 1, bila nak pakai kaedah 2? Boleh tak? Boleh. Cuba bagi seorang bila masa pakai 1, bila masa pakai kaedah 2? Cuba simpul sikit. Satu, kalau soalan dia kita nampak boleh samakan asas dia, macam kita boleh bahagikan dia sama nombor. Okey, bagus. Kaedah 2, bila masa nak pakai kaedah 2? Kaedah 2, kalau soalan dia kita tak boleh nak samakan, tak boleh nak bahagi dengan nombor yang sama. Okey, bagus. Okey, bukan nombor yang sama, asas Asas. Okey, bagus. Fahamlah tu. Okey, kita tengok yang pertama. Okey, so dia ada step-step dia lah. Okey, step yang pertama kita kena ubah suai persamaan sehingga tidak melibatkan tambah tolak pada sebelah yang ada set. Okey, ni nota dia. Okey, awak boleh catat dekat kertas awak masing-masing tu. Contoh yang perlu diubah macam ni. Dia ada operasi tambah, dia ada operasi tolak. Tapi bukan yang macam ni. Yang kalau macam ni dia tak perlu diubah suai. Contoh dia duduk sekali macam ni kan. Walaupun dia ada tambah tapi tambah 3 ni dia masih di bawah set. Yang ni tak payah ubah. Okey, ubah bila dia 3 ni tak terlibat dengan punca. Okey, sama juga yang macam ni. Okey, yang dua bentuk macam ni jangan ubah. Okey, itu langkah yang pertama, maksudnya kita kena ubah. Ubah macam mana nanti kita tengok. Okey, langkah kedua, bila awak ubah, ini awak boleh highlight. Kita akan kuasa duakan kedua-dua belah itu supaya kita boleh ambil highlight kita boleh buang set itu. Kenapa kita nak letak kuasa 2? Tujuan dia untuk kita buang set itu. Sebab seperti yang cikgu pernah bagi tahu, bila punca atau set ni bila dia jumpa dengan kuasa dia jadi hilang ataupun terhapus. Sebab tu kita kena letak kuasa 2 untuk kita buang set itu. Okey, contoh tips dia yang ni. Awak boleh tengok ni Okey, bila ada kurungan, ada kuasa 2 dia jadi macam ni lah. Okey, contoh 2 kuasa 2 jadi 4. Macam ni. Okey, bila set, bila kuasa 2 jadi huruf B je lah. Kan, contoh set 2, kuasa 2 jadi 2 je. 2 tu jangan di kuasa 2 kan pula. Okey, ambil 2 je. Okey. Yang ketiga, kalau begini, okey, A dan dekat luar ni pun kena kuasa 2. Okey, lepas tu set dengan kuasa 2 hilang. So dia jadi
A kuasa 2 X. Okey, contoh 2/3 kuasa 2. Okey, 2 dekat luar ni pun kena kuasa 2 dulu jadi 4. Lepas tu 3 ni 3 lah. Okey, so baru darab 2 belah jadi 4 kali 3, 12. Okey, faham dia punya tips tu? Ada soalan? Ada tak? Boleh ya? Boleh. Okey. Okey, contoh. Okey, langkah ketiga kita selesaikan lah. Okey, contohnya. Okey, contoh soalan A. Okey, cikgu ada 6 se-X sama dengan X. Okey, bila soalan macam ni bila ada punca ni maksudnya dia persamaan set lah. Okey, so kalau bila persamaan set kita kena guna kaedah yang kita tengok ni lah. Okey, yang pertama kita ubah dia, hilangkan tambah tolak, lepas tu kita letak kuasa 2 ke dua-dua belah. Okey, jadi yang ini perlu tak cikgu hilangkan tambah tolaknya? Perlu ke? Tak. Tak payah, ini kes yang bentuk yang tak perlu diubah suai. Kan, dia tak ada tambah tolak, jadi tak payahlah langkah pertama ni. Kita terus pergi langkah kedua, dia kata letak kuasa 2 di kedua-dua belah. Jadi awak letaklah, ubah kuasa 2 sini, ubah kuasa 2 belah sini. Okey, lepas tu bila jadi macam ni, ikut tips ni. Ikut tips ni, ikut nota yang dah diberi ni. Okey, jadi yang pertama 6 kena kuasa 2 jadi 36. Okey, X bila kuasa 2 jadi X kuasa 2 ke? Tak. X kuasa 2 ke? Jadi apa? Jadi X. Jadi X saja ya, sebab punca bila jumpa kuasa hilang. Okey, belakang jadi X kuasa 2, ikut yang pertama ni. Okey, so ni jadi 36X sama dengan X kuasa 2. Macam mana kita nak cari nilai X sekarang? Macam mana pula? X ada di kedua-dua belah ni. Okey, yang ini awak kena pindah jumpa sini lah. So cikgu tulis balik X kuasa 2 ini bila pindah belakang jadi tolak 36X sama dengan kosong lah. Okey, cikgu kosongkan belah sini. Okey, cuma cikgu tulis terbalik macam tu je, sama je Okey, lepas tu bila ada kuasa 2 kuadratik nak tak nak kita kena buat faktura. Fakturkan macam ni je. X tolak 36 sama dengan kosong. Maka X yang pertama ni sama dengan kosong lah. Okey, X ni terus sama dengan kosong. Satu lagi X tolak 36 sama dengan kosong. Maka X sama dengan 36. So ini jawapan dia. Okey, kosong dengan 36. Atau sampai sini ada tak yang tak pandai nak faktur? Bagi tahu siap. Cikgu nak tunjuk step cepat ni. Ada tak yang tak faham ni yang cikgu buat apa benda kat bawah ni? Ada tak? Kalau tak ada cikgu tak nak tunjuk lah. Ada tak? Cikgu tunjuk. Okey. Kalau tak pandai macam cikgu buat faktur gini. Okey, pergi ambil kalkulator. Tekanlah mod. Okey, ambillah dia punya EQN macam biasa. Tekan degree 2. Masuklah A awak nilai yang pertama dekat depan nombor 1. Okey, B negatif 36. C ada tak? Tak. Ada tak? Tak ada. Tak ada, cikgu nak letak apa? Kosong. Letak kosong direct. Tekan sama dengan. Okey, so jawapannya 36 dengan tu dia buat lah tu 36 1 kosong 1. So boleh je. So terus tulis X sama dengan 36 dengan kosong. Sama juga. Boleh ya? Itu cara cepat lah. Okey. Kalau tak pandai faktur pakai kalkulator. Tak ada masalah. Tak payah buang masa duk fikir macam mana pula. Okey, settle A. Okey, B. Kat sini pula. Okey, B. Perlu ke cikgu buang tambah ni? Bawah bumbung set ni? Perlu tak? Tak payah okay. Tengok balik nota ni. Bentuk yang tak perlu diubah. Okey, so terus letak kuasa 2 belah sini, kuasa 2 belah sini. Okey, jadi apa dekat sebelah ni sekarang? Bila cikgu letak kuasa 2, belah sini tinggal apa? Jadi apa sekarang ni? Jadi apa ni? Bila letak kuasa 2, apa yang tinggal? Adakah X ni kena kuasa 2, 6 kuasa 2? Kuasa 2 ke? Tak payah. Okey.
Yang ini punca dengan kuasa 2 hilang terus, tinggallah X campur 6. Macam tu je belakang jadi X kuasa 2. Yang ini kita jadikan bentuk persamaan kuadratik lah. So X kuasa 2, yang ini kita tolak ke belakang semua ya, sebab kita nak jadikan yang ini positif. So jadi tolak X, tolak 6 sama dengan 0. Okey, kalau tak pandai faktor macam tadi, ambil kalkulator, ambillah dia punya EQN. Saya rasa semua tahu dah yang ni kan. Okey, so A 1, B negatif 1, C negatif 6. So jawapan dia 3 dengan negatif 2. Maka X sama dengan 3 dengan negatif 2. Settle masalah awak. Boleh? Okey, soalan C. Okey, cikgu cepat sikit nak pukul 4 dah. Okey, yang ini pun sama macam tadi, letak kuasa 2, hilang, so tinggallah 6X campur 1 belakang X kuasa 2. Okey, so pindah macam tadi, X kuasa 2 tolak 6X X kuasa 2 tolak 6X tolak 1 sama dengan 0. Masukkan dalam kalkulator juga. Okey. Yang ini nanti dia tak boleh faktor ni, memang awak kena pakai kalkulator je. Kalau tak pakai kalkulator kena buat rumus kuadratik tu. Yang bab 2 yang kita dah belajar tu, panjang pula lah. Okay, so masuk je A1, B negatif 6, C negatif 1. So dapat point tu tak apa, 6.12 dengan negatif 0.16. Okay, boleh ya? Cikgu tak tulis ya jawapan dia. Okay, settle. Soalan D. Macam mana cikgu nak ubah dia? Ubah tu maksudnya kita biarkan dia seorang-seorang. Kita tak nak ada double macam ni. Jadi nak buang dia ni, awak pindah dia pergi belakang. So jadi se-X sama dengan X tolak 6. Itu je ubahnya. Faham? Kenapa kita ubah tu? Sebab kita nak kuasa 2 kan. Bila kita ubah, kita letak kuasa 2 di kedua belah. Maka yang hadapan ni tinggallah X sahaja kan. Okey, yang ini kena buat apa? Tak ingat cikgu. Allah. Dekat depan ambil yang ni. X tolak 6 kan. Kuasa 2, sediakan 3 kotak. Okey. Hadapan ambillah yang ini, bubuh sini. Letaklah X kuasa 2 belakang yang ini. Negatif 6. Yang tengah darab semua. Jadi negatif 6 kali 2 berapa? 6 kali 2 berapa? Ya. 12. Yelah 12 lah. 12 lah. X jangan lupa bubuh. Macam tu lah. Betul. Okey. Sebut jawapannya apa jadi? Cikgu nak tulis. X kuasa 2 tolak negatif 12 X tolak 36. Negatif 6 ni kuasa 2. Negatif ada lagi ke? Tambah 36, sorry. Hati-hatilah yang tu. Okay, so teruskanlah. Ni X single ni, pergilah jumpa geng dia kat sini. So jadilah X kuasa 2 ni negatif 12 kan? Yang ni pergi belakang, tambahlah lagi seorang. So jadi negatif 13 X campur 36 sama dengan 0. Okay, lepas tu pakailah kalkulator macam biasa. Atau faktor macam biasa, X tolak 9, X tambah 4, X tolak 4 juga. So X sama dengan 9, X sama dengan 4. Inilah jawapan dia. Okay, yang terakhir kita tengok pula persamaan logaritma. Okay, yang ini nota ni macam serabut sikit lah, tak ada apa ni sebenarnya. Yang penting yang pertama, yang ni. Okay, kita akan gunakan hukum-hukum log untuk kita cantumkan dia. Okey, maksudnya dekat sini, okey, bila awak cantum nanti, bila dah sama asas, log ni dia mesti asas dia tu nak sama. Okey, log tu log, contoh log A, log A. Bila dah sama baru kita boleh buang dia. Buang dia macam kita buat yang pertama tadi, kaedah 1 indeks tadi. Kan? Bila asas sama, kita ambil dia punya kepala. Konsep log ni pun dia sama macam indeks. Okay, bila log asas, janji dia asas sama. Okay, dia bukan nombor yang sama, dia nak asas dia nombor kecil. Bawah log tu sama,
kita boleh buang dia. Jadi kita ambil nombor dia tu je untuk samakan cari nilai dia. Okey, contoh ya. Sekarang dah sama ke kanan dengan kiri? Asas dia? Soalan A? Dah. Dah kan? Jadi tak ada masalah lah, awak terus buang ni. Ni log asas 2, ni log asas 2. Tapi apa nak buat dengan 1/2 ni? Nak buat macam mana 1/2 kat depan ni? Kita pergi balik ke belakang. Jadi dia sebenarnya tempat dia dekat belakang. 49 kuasa 1/2. 49 kuasa 1/2. Cikgu tak nak kuasa 1/2 ni, dia boleh tukar jadi apa? Konsep indeks. Macam mana? -2. 49 kuasa -2. Salah. Kuasa. Punca kuasa 2, 49. Ya, punca 49. Punca 49 berapa nanti? 7. 7. Sebenarnya yang ini ialah 7. Okey? So dia dah sama lot kan? So kita buang lot, kita ambil huruf dia sahaja. So kita akan ambil X campur 3 sama dengan yang ini 49 kan? Kita dah tahu dah jawapan dia 7. Sama macam ni je lah. Jadi macam mana nak cari X? 7 Pindahkan 3 ke belakang. Ini je lah jawapan dia. Tu cikgu kata log lagi senang. Faham tak soalan A? Kalau tak faham cikgu nak ulang. Faham. Okey, bagus. Okey, kita cuba B pula. Okey, warna hijau. Okey, B. Sekarang kita cek dulu asas dia sama ke tidak? Sama. Okey, dah sama kan? Ni sama, ni sama. Ni pun dah sama, ni pun dah sama. Bila dah sama, pastikan dekat depan dia tu kita tak nak tau. Ni dekat depan ni kita tak nak, kita kena pindah balik rumah asal dia, tempat asal dia. Jadi 2 ni pindah kat depan, dia jadi berapa kat sini? Sebenarnya dia 2 berapa? kuasa 2, 4. 2 kuasa 2 tambah sorry sekejap silap. Cikgu terskip ni. Semula. Okey, sekejap ya. Okey, sebelum awak buangkan log, kita pindah dululah. Kita tulis macam ni. Log X 2 kuasa 2. Ni log log X 2 kuasa 2 tambah log X 10 tolak. Okey, 3 balik semula kat kepala dia ni jadi log X 3 kuasa 3 sama dengan, alamak tak cukup pula, log X 5 X kuasa 3 kan? Okey, sebelum awak nak buang, dia nak buang ni dia macam ni tau. Okey, bila awak nak buang dia macam ni, dia sebelah kanan sebelah kiri. Contoh macam A tadi kan, dia ada sama dengan divider dia kan, sebab tu kita boleh terus buang belah kanan belah kiri kan. Sekarang soalan B ni, awak tak boleh terus buang ni. Aduh, nak pakai highlight. Ni tak boleh nak terus buang ni. Okay? Sebab belah sini ni dia ada operasi tambah dengan tolak. So sebelum kita nak buang dia, kita kena guna konsep ni. Kena guna konsep ni. Kalau mana pergi dah? Kalau tambah jadikan darab, kalau tolak jadi bahagi. Jadi kena permudahkan dulu. Okey, so kita cantumkan dulu log X. Okey, 2 kuasa 2 jadi berapa? 4. 4. Okey, tambah jadi apa? Konsep indeks tadi. Konsep log. Tambah jadi Darab. Darab. So 4 akan darab dengan 10. Tolak maksudnya bahagi. 3 kuasa 3 ialah 27. Jangan 9 ya. 3 kali 3 kali 3 ya. 27. Baru sama dengan belakang. Log X 5 X kuasa 3. Macam ni. Maksudnya langkah pertama, sebelum awak nak hapuskan log belah kanan belah kiri, kita
kita kena cantumkan dulu, letak sekali log ni yang 3 kat depan ni awak cantum sekali, guna konsep kalau tambah bubuh darab, kalau tolak bahagi. Baru kita settlekan log X. So yang ni dapatlah 40/27 sama dengan log X 5 X kuasa 3. Okey, lepas tu boleh tak cikgu hapus dah sekarang log kanan dengan log kiri? Boleh buang dah sekarang? Boleh. Boleh buang lah sebab dia dah tinggal belah kanan belah kiri satu-satu, lawan satu-satu. So boleh buang yang ni, boleh buang yang ni. Jadi tinggal 40/27 sama dengan 5X kuasa 3. Okey, lepas tu ni darab 5 kan? So pindah kat sana jadi bahagi. Awak tekan je kalkulator. Okey, tekan kalkulator, tak payah pening-pening. On calculator. Ni buat dulu. Okay, 40/27 bahagi dengan 5. Okay, sama dengan 8/27. Okay, jadi awak tulislah 8/27 sama dengan X kuasa 3. Cikgu dah pindah ke sana bahagi. So kuasa 3 pindah ke belakang jadi apa? Punca kuasa 3. Yes, okey. Jadi punca kuasa 3 8/27 sama dengan X. Yang ni kira satu-satulah. Punca kuasa 38 berapa? 2. 27? 3. 3. So inilah jawapan dia. Maka X sama dengan 2/3. Habis. Okey, sekian, terima kasih. Assalamualaikum.